Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam positivity. Kenapa saya bagi salam macam tu? Sebab tajuk untuk kali ini ialah pengurusan mental dan emosi, pemikiran positif. Baiklah. Mula-mula sekali kita tengok apakah itu emosi. Okey, murid itu bertanya. Guru itu pun cakap, emosi adalah perasaan atau jiwa dalam diri seseorang. Jiwa dan raga awak pernah dengar kalau sebelum ni. Jiwa melibatkan dalaman, rohani awak, raga, fizikal awak. Yang awak boleh nampak lah, emosi ni kadang-kadang kita tak nampak tetapi boleh terbit daripada reaksi muka seseorang itu. Murid ini bertanya lagi, jadi emosi yang melahirkan rasa sayang, gembira, seronok, benci, takut dan cemburu. Murid itu berkata, iya ke? Itu ke emosi cikgu? Betul. Emosi yang positif dapat mengawal perasaan dan juga tingkah laku kamu. Contohnya, sekiranya kamu cemburu, kamu normal sekiranya kamu cemburu tu. Tetapi haruslah dikawal tindak tanduk kamu sekiranya kamu mengalami sesuatu perasaan itu. Jangan terlalu bertindak mengikut perasaan. Baiklah. Selain itu, murid yang positif juga mempunyai daya ketahanan dalam pencapaian matlamat, berfikiran positif. Ya. Apa jawapan cikgunya? Betul. Makna kata, sekiranya seseorang murid itu ada pemikiran yang positif dalam diri dia, dia akan dapat mengawal tingkah lakunya dengan lebih baik dan mencapai matlamat berfikiran. Dan mereka juga maknanya orang yang ada sifat-sifat positif dalam diri, pemikiran positif akan dapat mempunyai hubungan interpersonal. Okey, hubungan sesama manusia yang baik. Okey. Pemikiran positif, kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Itu maksud untuk pemikiran positif. Kamu akan bertindak secara rasional. Tidaklah melulu. Contoh, kita bagi situasi kamu cemburu, kawan kamu dapat hadiah hari jadi yang kamu selama ni idam-idamkan. Kamu cemburu. Jadi macam mana nak kawal perasaan cemburu tu? Berfikiran positif. Macam mana cara-cara nak membina sikap positif tu? Ini adalah yang ditunjukkan oleh Dr. Tengku Ismadi bin Tengku Muhammad. Kata dia, first dapatkan model ikutan. Seterusnya dalami ilmu kecemerlangan. Soal diri dengan soalan positif. Fokus kepada apa yang anda mahukan. Saranan diri positif. Kejayaan silam pembakar semangat. Berkawan dengan orang yang berjaya. Pilih kawan kamu yang elok-elok. Seterusnya, ubah penampilan diri. Jangkakan kejayaan. Janganlah ada negative thinking bila awak nak membuat sesuatu keputusan, membuat sesuatu atau mencuba sesuatu yang baru dalam hidup awak. Awak kenalah jangkakan kejayaan. Jangan jangka benda-benda yang tak elok. Belum mula lagi, tak berjaya ni benda ni. Tak boleh. Buang pemikiran tu. Kita kena sentiasa positif. Dan juga lakonkan watak orang yang cemerlang. Seterusnya, ubah ucapan kita. Macam mana nak ubah? Contoh kat sini, kita tengok pemikiran negatif. Kalau anda kata, mulai hari ini saya tidak akan malas lagi. Baik tak benda tu? Baik, sebab awak dah ada impian ataupun niat untuk tak nak malas lagi hari ini. Tapi apa kata kita ubah menjadi pemikiran positif. Mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Contoh lain, saya tidak mahu bermain-main di dalam kelas lagi. Benda tu memang betul. Memang awak tak patut bermain-main dalam kelas. Tapi itu pemikiran negatif. Ubah ucapan anda kepada pemikiran positif. Saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Baiklah. Maksud ayat-ayat di atas ni semua sama. Ayat-ayat ni semua sama je. Tetapi menunjukkan pemikiran yang berbeza. Boleh faham, boleh nampak negatif dan juga positif. Baiklah. Seterusnya, sentiasa positif. Kemahiran pemikiran positif perlu dikuasai oleh murid untuk mengurus mental dan emosi ke arah hidup berjaya. Kita tengok kepada situasi yang diberikan. Situasi pemikiran negatif macam mana, tapi kalau jadi sepatutnya pemikiran positif sepatutnya macam mana, dan juga apakah faedah pemikiran positif. Baiklah, kita pergi kepada situasi yang pertama. Situasinya, pada setiap hari Selasa, anda telah ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah.
dalam pelajaran matematik. Pemikiran negatif. Kenapa saya pula yang kena dipilih ni? Ataupun saya ada hal yang lagi penting. Itu kalau kamu bersikap negatif. Cuba positifkan minda kamu. Macam mana? Sudah tentu saya akan lebih memahami mata pelajaran matematik apabila saya menerangkan dan mengajarkan kepada orang lain. Itulah ilmu. Bila kamu ajar orang lain, bukan menjadikan kamu kurang ilmu tu. Mungkin kamu akan belajar sesuatu daripada kawan kamu dan juga akan lebih menguatkan lagi ingatan kamu terhadap mata pelajaran yang sedang kamu ajarkan. Seterusnya, apakah faedah pemikiran positif? Pengetahuan dalam pelajaran matematik akan lebih mantap dan juga membantu orang lain ialah perkara murni yang amat digalakkan. Kita tengok situasi kedua. Contoh dia, anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Kalau negatif, macam mana pemikiran anda? Letihnya buat aktiviti kecergasan. Kalau saya berlatih bersungguh-sungguh pun belum tentu dapat mencapai tahap kecergasan yang baik. Kan? Awak buat apa nak susah-susah nak buat latihan kecergasan ni? Bukannya kita wakil Malaysia dalam sukan apa-apa. Jangan fikir macam tu. Sepatutnya pemikiran positif akan jadi tidak mengapa, saya akan berusaha. Bila kamu lemah, kamu tahu kamu lemah dalam sesuatu, usaha. Yang penting usaha. Dan juga setiap hari saya akan berlatih dan membuat latihan aktiviti kecergasan. Apakah faedah pemikiran positif ini? Aktiviti kecergasan fizikal menjamin tubuh badan yang sihat dan cergas. Latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. Situasi seterusnya. Sahabat karib anda tidak memberi perhatian apabila anda cuba berbual dengannya. Ada kan kita nak sembang dengan kawan kita. Kawan kita buat tak tahu je. Apa yang kita rasa kalau negatif? Tak guna, apa salah saya? Ataupun dia tak patut buat saya macam ni. Itu kalau negatif. Kalau positif, kan dah nama kawan. Patutnya awak fikir macam ni. Sahabat saya ada masalah. Mesti ada something wrong ni. Takkanlah dia boleh buat tak tahu je dekat awak. Saya harus siasat apa masalahnya dan cuba memberikan pertolongan. Ini menjadikan awak lebih cakna tentang keadaan sekeliling awak. Apakah faedah pemikiran positif? Setiap individu saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Persahabatan amat penting dalam kehidupan seharian. Seterusnya. Okey, kita bincangkan situasi yang diberikan. Contoh ya, ini contoh situasi. Ayah dan ibu Jayalinggam mengalami masalah kewangan dalam perniagaan. Ayah Jayalinggam juga terpaksa membiayai kos rawatan sakit jantung ibunya. Ekoran masalah ini, Jayalinggam mengalami tekanan emosi yang berat. Dia menjadi seorang pemarah dan suka bergaduh dengan rakan-rakan sekolah. Dia juga suka mencuri duit dan barang rakan-rakannya. Akhirnya, Jayalinggam dikenakan tindakan disiplin dan digantung sekolah. Nampak ya? Mak ayahnya mengalami masalah kewangan dan menjadikan keadaan lebih teruk apabila ayahnya kena membiayai kos rawatan ibunya. Di sekolah, jadi dia sebab tekanan emosi, dia banyak bergaduh. Bergaduh kenapa? Dia tak boleh kawal emosi dia tadi. Dan dia juga panjang tangan. Akhirnya dikenakan tindakan disiplin dan digantung sekolah. Sebagai murid, sekiranya awak menghadapi masalah, awak perlu merujuk seseorang. Dan di sini kita nampak ibu ayah mengalami kesusahan. Adakah awak akan menambahkan lagi kesusahan itu? Tidak, awak kena berfikiran positif. Sepatutnya apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Jayalinggam? Okey, sila fikirkan. Tenung dalam diri awak. Adakah awak sekiranya di tempat Jayalinggam, apakah yang sepatutnya awak lakukan? Boleh? Baiklah, sekian. Terima kasih.